Hai, selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, kali ni saya akan tunjukkan video tutorial ni khas untuk perniagaan construction. Jadi seperti yang anda tahu, okey, untuk sistem usahawan dia ada dua package, dia ada dua plan. Plan yang pertama adalah plan standard, iaitu anda boleh manage untuk satu cawangan dan juga tiga pengguna, dan juga boleh masukkan 100 produk sahaja, dan boleh keluarkan invoice sebanyak 500 untuk setiap bulan. Okey, berbeza pula dengan package premium. Okey, package premium kita bagi unlimited. Okey, unlimited untuk produk, unlimited untuk receipt, dan juga boleh pakai 10 user, dan anda boleh manage untuk 3 cawangan, iaitu perniagaan yang samalah. Okey. Jadi video tutorial yang saya sediakan ini, sama ada anda plan premium ke ataupun anda plan standard ke, anda boleh gunakan video tutorial, anda boleh rujuk video tutorial yang saya buat ni. Okey. Okey, yang pertama sekali, okey, pastikan anda masuk, kemudian masukkan ID dan password, kemudian sistem dia akan paparkan basic report. Okey, basic report dekat sini iaitu dashboard utama, paparan utama. Dia akan tunjukkan total purchase. Total purchase di antara anda dan juga supplier. Total sales iaitu total jualan berapa. Purchase due, sekiranya ada due di antara kita dan juga supplier. Dan juga invoice due, sekiranya ada pelanggan yang masih berhutang dengan anda. Dan juga total expenses. Okey, dekat sini juga anda boleh filter sama ada anda nak lihat untuk harian, ataupun anda nak lihat untuk mingguan, ataupun anda nak lihat untuk bulanan, ataupun juga tahunan. Okey, jadi paparan utama dia ini, dia memudahkan anda sebagai owner perniagaan, pemilik perniagaan. Okey, anda boleh tengok basic report tanpa perlu tengok report-report yang lain. Okey, bermaksudnya sistem usahawan di paparan utama ni, dia akan tunjukkan basic report. Jadi bila anda login melalui telefon pun anda boleh tengok dekat sini dashboard utama ni. Jadi dashboard utama ni juga ini memudahkan anda lah untuk anda pantau berapa sales, okey, berapa invoice due, dan berapa pembelanjaan untuk harian. Jadi anda boleh tengok dekat sini. Okey, anda scroll ke bawah, dia akan sistem akan menunjukkan untuk jualan untuk 30 hari. Okey, jualan untuk 30 hari. Okey, secara draft. Okey, dia akan tunjukkan, anda scroll lagi ke bawah, dia akan tunjukkan sales untuk tahunan, iaitu tahun 2021 secara draft. Kemudian anda scroll ke bawah, anda boleh tengok sales payment due sekiranya pelanggan yang masih berhutang dengan anda, dan anda boleh buat sebarang pengubahan dekat sinilah. Bermaksudnya kalau sekiranya pelanggan tu baru bayar separuh dengan anda, ataupun belum buat apa-apa pembayaran, dia akan paparkan dekat sini. Okey, kemudian anda boleh edit dekat sini, dan juga sistem akan paparkan purchase payment due sekiranya ada due di antara kita dan juga supplier. Jadi dekat bawah ni kalau anda tengok untuk product stock alert, dia juga akan paparkan sekiranya anda ada simpan stok dengan anda. Okey. Jadi terus dekat bahagian atas ini adalah button-button, iaitu kalender. Kita ada juga siapkan calculator. Okey, anda boleh gunalah. Jadi untuk repair ni anda boleh abaikan sebab anda perniagaan construction, tak pakai untuk repair. Melainkan kalau anda kata anda adalah seorang peniaga construction, anda buat repair, contoh anda menawarkan perkhidmatan servis repair pipe-pipe, okey, repair untuk apa-apa sahaja yang berkenaan dengan perkhidmatan repair. Maknanya perkhidmatan baik pulih. Anda boleh pakai dekat slot repair. Yang ini saya akan tunjukkan video tutorial yang lain. Bermaksudnya saya dah siapkan satu video tutorial khas untuk fungsi repair. Saya tak masukkan di dalam video tutorial yang kali ini sebab saya tak nak bercampur, supaya anda lebih mudah faham dan lebih mudah untuk anda guna sistem usahawan ni. Okey. Okey.
Jadi yang pertama sekali anda kena setting dekat bahagian, pergi dekat bahagian setting, kemudian setting dekat bahagian business setting. Okay, klik dekat bahagian business setting. Okey, dekat bahagian business setting, iaitu slot yang pertama adalah business, di mana anda boleh buat pertukaran nama perniagaan anda. Sekiranya anda dah tak berniaga lagi construction, contoh anda berniaga benda lain, jadi anda boleh pakailah kita punya sistem yang sama, anda tak perlu nak purchase baru lagi. Okey, jadi anda boleh tukar nama perniagaan dekat sini, kemudian anda boleh masukkan tarikh perniagaan anda bermula bila. Kemudian anda boleh defaultkan profit percent. Okey, kalau anda tengok dekat sini, bila kalau contoh anda masukkan produk, okey, dekat slot produk ni, kejap lagi saya akan tunjuk. Bila anda masukkan produk, contoh produk tu macam construction. Construction dia kita nak masukkan produk. Okey, kita nak tentukan berapa profit percent kita. Contoh dekat sini kita masukkan produk, kita buat contoh kita buat satu tabletop. Tabletop dia punya harga dia punya bermaksudnya dia punya modal lebih kurang dalam 2,500 contoh. Tetapi kita nak profit, kita nak 50% ataupun 100%. Anda boleh masukkan dekat sini. Jadi kalau anda klik dekat bahagian sini, anda tengok dia akan tunjukkan apa fungsi untuk default profit margin. Bermaksudnya bila anda masukkan dekat sini 100%, bermaksudnya kalau contoh barang tu RM100, dia akan terus, sistem akan terus generate harga iaitu RM200 sebab anda dah buat profit percent anda nak 100%. Tetapi kalau anda kata anda nak add, maknanya anda nak tentukan semasa masukkan produk, anda boleh buat 0.00. Jadi dekat sini untuk construction, contoh saya buat 50%. Jadi setiap servis yang saya buat, saya akan untung 50%. Okey. Kemudian dekat bawah, kita untuk currency pilih Malaysia Ringgit. Kemudian currency symbol placement iaitu RM, anda boleh buat sebelum nombor ataupun selepas nombor lah, selepas amount. Kemudian time zone boleh pilih Asia Kuala Lumpur. Kemudian boleh upload logo. Okey, logo ni dia hanya dipamerkan dekat bahagian sini sahaja. Kemudian kita ada untuk financial year start month bila. Okey, dekat sini ini bergantung kepada jenis perniagaan anda. Kalau contoh perniagaan anda ditutup pada setiap tahun, untuk pengiraan akaun adalah Januari, anda masukkan Januari. Ia bergantung kepada perniagaan anda. Kemudian stock accounting method boleh buat FIFO, first in first out. Okey, anda boleh masukkan dekat sini. Dan kemudian transaction edit day bermaksudnya kalau sekiranya transaksi tu untuk berapa hari anda boleh edit. Bermaksudnya kalau anda buat 60 hari, so bermaksudnya selepas 60 hari transaction tu tak boleh edit lagi. So anda kena klik lagi 90 hari, tukar dekat sini 90 hari. Ataupun anda nak buat 30 hari. Selepas daripada 30 hari, transaksi tu tak boleh nak edit lagi. Okey, ini anda kena setting dekat sini. Kemudian date format, kita ada pelbagai date format dekat sini, anda boleh pilih. Kemudian time format, anda boleh pilih 12 jam ataupun 24 jam. Kemudian update setting. Okey. Kemudian kita pergi dekat bahagian teks. Okey, anda boleh tengok dekat sini teks. Okey, teks ni hanya anda boleh namakan jenis teks yang ada. Anda tak boleh masukkan berapa persen lagi dekat sini. Dekat berapa persen dia ada lagi dekat setting lain. Dekat sini hanya anda boleh masukkan teks nama dan juga teks number sekiranya ada. Jika tiada, anda tak perlu masukkan dekat bahagian teks. Kemudian dekat bahagian produk. Okey, dekat bahagian produk. Okey, ni dekat sinilah produk. Okey, anda boleh setting juga. Kalau anda kata anda unclick benda ni, unclick kotak ni, so bermaksudnya fungsi tu dia dah tiada dekat bahagian produk. Jadi dekat sini anda kena baca satu persatu. Okey, jadi dekat sini basically anda sebagai perniagaan construction, anda boleh follow lah, boleh follow kita punya setting. Okey, anda boleh follow kita punya setting ni.
Okay, unit ni anda juga boleh default kan. Okay, sebab masa masukkan produk kita boleh wujudkan beberapa unit. Jadi dekat sini saya tak default kan sebab saya nak wujudkan pelbagai unit nanti. Okay. Kemudian dekat bahagian sales, okay, anda juga boleh defaultkan berapa sales discount. Okay, berapa persen. Kalau sekiranya contoh anda buat 5%, barang tu harga RM100, dia akan buat penolakan untuk diskaun. Kemudian tax dekat sini kita boleh tentukan juga sebab kita dah wujudkan tax tadi. Kita buat SST. Okay, kemudian sales commission agent sekiranya ada. Sekiranya anda ada wakil jualan. Jadi wakil jualan dekat sini anda boleh tengok. Okay, kita boleh wujudkan dekat sini wakil jualan. Yang anda boleh tengok dekat sini sales commission agents. So bermaksudnya kita select daripada sales commission agent list. Ataupun kita nak select daripada user. Ataupun kita nak login sebagai user. Bermaksudnya di antara dua ni lah. So bermaksudnya kalau anda kata anda nak pakai untuk sales commission agent, anda nak pakai dekat bahagian sini sales commission agents ni, anda kena klik dekat bahagian select from commission agent list. Kalau anda nak pakai bahagian user ni sebagai wakil jualan anda, so anda kena select daripada select from users list. Okay. Okay. Kemudian dekat sini anda boleh amount rounding method ni boleh buat, boleh pilih lah the rounding untuk decimal. Okay, kemudian anda boleh buat sale price is minimum selling price. Okay, anda kena boleh baca dekat sini. Ini lebih kepada post system. So untuk allow our selling, saya rasa tak perlu sebab construction selalunya kita memang akan bagi dulu, kita akan tawarkan dulu perkhidmatan kita baru kita beli barang. Jadi saya rasa ini tak perlu, ini boleh abaikan. Kemudian update setting. Kiranya ada apa-apa pertukaran. Okay, dekat bahagian post ni saya rasa boleh abaikan sebab anda sebagai construction anda tak pakai point of sale. Point of sale ni lebih kepada sekiranya perniagaan anda dia ada counter. Ada counter, ada cashier, macam contoh perniagaan kedai runcit, okay, yang ada cashier. So anda abaikanlah post ni. So purchase, ini dia setting untuk kita dan juga supplier. So boleh ikut kita punya setting, basically tak banyak pun. So dashboard, ini untuk product stock expire alert. So boleh biarkan. Okay, kemudian sistem. Okay, anda boleh pilih juga tema color ni nak color apa. So berkenaan kita punya UX tak banyak pilihan. So kalau sini anda hanya boleh tukar color ni sahaja. Okay. Okay. Kita update setting. Okay, untuk bahagian slot prefix ni, okay, anda boleh buat nama singkatan saja. Untuk purchase order anda boleh buat sebagai PO, purchase return anda boleh tukar kepada PR. Ini bergantung kepada keselesaan anda. Okay, anda nak pakai yang mana. Ini hanya nama singkatan saja. Okay, kemudian kita ada untuk email setting. Okay, email setting ni sekiranya kita nak integratekan, bermaksudnya kita nak connectkan kita punya sistem dan juga Google Mail kita. Jadi yang ini saya akan tunjukkan satu video tutorial yang lain. Sebab ini boleh dikatakan ada pelbagai juga cara dia. Saya akan tunjukkan dekat video tutorial yang lain. Kemudian kita ada untuk fungsi SMS setting. Ini pun sama juga, saya akan tunjukkan dekat video tutorial yang lain. Okay, ini bermaksudnya anda boleh hantar email kepada bakal prospek anda ataupun pelanggan anda yang mana kita boleh buat campaign untuk mengingatkan dia untuk berkenaan dengan perniagaan kita. Contoh kita nak dia selalu tahu pasal perniagaan kita, dia tahu berkenaan dengan kita punya perkhidmatan. Jadi kita boleh hantar email kepada pelanggan-pelanggan kita dan juga SMS lah. Tapi kena pastikan kita ada simpan database
database pelanggan kita ada, baru boleh kita pakai untuk fungsi email, setting dan juga SMS. Jadi dekat bahagian modul, okay, anda boleh follow dekat sini. Okay, follow untuk construction, boleh ikut apa yang saya setting dekat sini. Basically ini adalah modul-modul tambahan, contoh macam table, modifier. Ini semua adalah fungsi tambahan sahaja. Okay. Okay, dekat bawah ini adalah custom label. Itu anda boleh tengok dekat sini, ini label for custom payment, di mana setiap fungsi yang ada dekat sini, contoh saya buat contoh saya pergi dekat ini, mana label for custom payment. Sinilah. Okay. Saya buka new tab. Sorry, bukan dekat sini, dekat sini dekat setting, business location. Okay, kalau anda tengok dekat sini, ini adalah payment option. Kita boleh defaultkan account. So anda nampak tak dekat sini ada touch and go e-wallet, boost dan juga senang pay. Anda boleh setting dekat sini. Nampak? Level for custom payment. Jadi sepatutnya nama dia adalah custom payment 1, custom payment 2 dan juga custom payment 3. Jadi kalau anda kata anda nak tukar, anda kena pergi dekat bahagian custom label. Kemudian namakanlah dekat sini. Anda boleh tentukanlah nama dia. Okay, nama dia yang anda ingin pakai. So, kita juga ada sediakan pelbagai custom label dekat dalam ni. Sebenarnya fungsi yang telah kita siapkan ni, ini sebenarnya cukup. Tetapi kalau anda kata tak cukup, kita juga menyediakan kotak-kotak tambahan. Itu kotak-kotak tambahan ni kita panggil custom label lah. Sekiranya ingin pakai, boleh pakai. Kalau anda kata sudah mencukupi, boleh abaikan lah. Okay, ini dekat bahagian custom label. So itu dekat bahagian setting lah. Okay, bahagian setting. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan pula macam mana kita nak buat untuk user management. Okay, user management ni, ini adalah fungsi di mana anda boleh wujudkan, contoh anda ada pekerja, kemudian pekerja anda, dia jawatan dia sebagai human resources. Jadi macam mana anda nak wujudkan roles dia? Macam mana anda nak bagi dia ID dan password supaya dia boleh login sistem dia sendiri, dia tak bercampur dengan anda. Dan macam mana pula anda nak bagi dia iaitu bagi kebenaran dekat bahagian mana yang dia boleh usik dan dekat bahagian mana yang dia memang tak boleh nampak dan tak boleh usik. Jadi permulaan anda kena tentukan dulu roles. Okay, kat sini saya dah wujudkan satu human resources. Kalau anda nak add baru, anda boleh klik add baru. Basically sama saja dia punya form. Kalau anda klik add pun sama juga form dengan edit. Okey, mula-mula sekali anda tentukan dulu role nama. Okey, role name dia apa? Contoh dekat sini saya buat human resources. Okey, human resources. Kemudian anda kena tengok dekat bahagian permission. Ini yang saya katakan tadi, dekat bahagian mana yang dia boleh access dan dekat bahagian mana yang dia tak boleh access. Jadi anda kena tengok satu persatu. Okey, untuk supplier kita boleh bagi dia usik juga. Tetapi dia tak boleh delete supplier. Sama juga dengan customer, dia boleh view customer tetapi dia tak boleh delete customer. Okey, anda kena baca satu persatu. Okey, cash register ni boleh abaikan sebab anda tak ada pakai POS. Okey, brand pun boleh bagi dia tapi dia tak boleh delete brand. Tax pun sama. Unit, kategori, report. Dia sebenarnya permission ni bergantung kepada anda. Kalau anda kata anda nak bagi dia access semua pun boleh. Apa yang anda boleh access, dia boleh access pun boleh.
Dia bergantung kepada anda punya kepercayaan di antara anda dan juga staff. Okey, kalau anda tengok dekat sini ada CRM. CRM ni iaitu Customer Relation Management. Okey, di mana fungsi tambahan yang telah kita sediakan iaitu anda boleh tengok customer bakal maknanya prospek yang telah contact anda, bermaknanya prospek yang telah hubungi anda di mana anda nak follow up dia, anda boleh pakai dekat Customer Relation Management. Ataupun customer tu dia dah memang ambil servis dengan anda dan anda nak selalu follow up berkenaan dengan macam mana dengan perkhidmatan yang telah anda berikan, sama ada dia berpuas hati ataupun tidak, itu anda kena pakai dekat fungsi CRM. Kemudian dekat fungsi tambahan yang kita sediakan adalah Essential. Okay, Essential ni di mana anda boleh assignkan tugas-tugas khas untuk pekerja anda. Contoh, anda nak suruh dia siapkan satu proposal ataupun kertas kerja untuk satu projek, anda boleh gunakan dekat bahagian essential, di mana dekat bahagian essential ni dia boleh tengok apa kerja yang perlu disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey. Manufacturing boleh abaikan. Okey, untuk perniagaan construction, anda boleh pakai juga dekat bahagian projek. Okay, dekat bahagian projek ni kita ada siapkan fungsi tambahan di mana anda boleh create satu projek, di mana dan juga anda boleh tentukan projek tu dekat bahagian mana, dia dah pergi sampai mana. Kemudian anda juga boleh wujudkan satu invoice melalui projek tu. Ini memang sesuai untuk business construction. Begitu juga dengan repair. Sekiranya anda buat construction tetapi anda mungkin bahagian perkhidmatan repair ataupun perkhidmatan baik pulih, anda boleh pakai dekat fungsi ni lah. Kalau anda kata anda tak pakai, tak perlu pakai fungsi ni. Dan kemudian untuk super admin tak perlu. Okey, kemudian WooCommerce ni sekiranya anda ada meniaga ataupun anda ni jual barang yang fizikal dan anda ada website WooCommerce, jadi anda boleh integratekan sistem dan juga website. Jadi untuk construction saya rasa tak perlu, sebab dia tak ada barang yang fizikal, dia lebih kepada servis perkhidmatan. Okey, kemudian boleh update. Okey, selesai dekat sini bermaksudnya dah ada dua roles, iaitu admin adalah anda, super admin, dan kedua adalah human resources. Sekiranya anda nak edit, boleh klik button edit ataupun delete ataupun nak add yang baru. Okey, terusnya kita terus pergi ke dekat bahagian user. Okey, dekat bahagian user, dekat sini saya dah wujudkan. Contoh, saya delete dulu yang lama. Saya dah wujudkan satu user, iaitu nama dia Mr. Syed Saddiq, dan username dia adalah human. Dia sebagai human resources, roles dia, dan email dia apa. Kemudian kalau anda kata nak edit, boleh edit ataupun add yang baru. Okey, kalau anda kata anda nak add, anda boleh klik button add ataupun nak edit. Basically form yang keluar akan sama. Dia sama macam ni. Okey, anda letak nama dia apa, nama pekerja anda tu. Kemudian pastikan anda masuk email. Kemudian ada klik button is active, bermaksudnya dia masih bekerja dengan anda. Sekiranya dia tidak lagi bekerja dengan anda, macam mana anda nak buat? Anda boleh delete ataupun anda boleh unclick is active. Okay, klik dekat sini bermaksud dia dah berhenti lah. Kalau anda kata dia masih bekerja, make sure anda klik dekat sini. Kemudian dekat sini scroll dekat bawah ada roles dan juga permission, di mana roles yang telah kita tetapkan tadi, anda boleh masukkan apa dia punya ID, dia punya username dan juga password. Okey, kemudian anda boleh tengok dekat sini ada satu kotak iaitu allow to login. Allow to login ni kalau anda kata anda unclick button ni, bermaksudnya pekerja anda tak boleh access sistem ni. Anda hanya boleh guna data dia sebagai di dalam human resources management.
Sebab kita ada fungsi human resources management, iaitu kita boleh tentukan apa designation, apa department dan kedatangan. Okey, bermaksudnya sebelum anda pakai dekat human resources management, pastikan anda wujudkan dulu dia di dalam user. Jadi di dalam user ni pula anda boleh buat dua pilihan. Pilihan yang pertama, anda boleh bagi dia login. Pilihan yang kedua, anda tak boleh bagi dia login, tetapi dia akan dikategorikan di dalam human resources management untuk pembayaran gaji dan deduction dan juga allowance jika ada. Kemudian kita sambung balik dekat sini. Anda tentukan roles yang telah kita buat tadi, iaitu human resources, kemudian access location. Untuk package premium kita bagi 3 cawangan, tetapi kalau anda kata standard hanya 1 cawangan saja. Sekiranya anda dah masukkan 3 cawangan, anda boleh pilihkan cawangan mana yang pekerja ni duduk. Okey, dekat cawangan mana. Ataupun boleh buat all location. Okey, dekat bahagian sales ni, anda juga boleh wujudkan sekiranya dia adalah wakil jualan anda boleh masukkan berapa total commission untuk satu jualan yang dia buat. Anda kena masukkan percentage. Okey, percentage. Berapa persen yang dia dapat. Kemudian anda boleh tentukan juga berapa maximum sales discount persen. Bermaksudnya kalau contoh harga barang tu 100, berapa dia punya harga, berapa diskaun yang boleh dia bagi kepada pelanggan. Maknanya dia tak adalah suka-suka nak bagi 10%, suka-suka nak bagi 20%. Maknanya anda bolehlah tentukan, anda boleh bagi dekat dia, okay, you boleh bagi 5% saja diskaun kepada pelanggan. Okay. Kemudian dekat bawah ni juga kita ada setkan untuk more information. Jadi ini anda juga boleh masukkan data-data, iaitu data-data macam contoh apa dia punya permanent address. Jadi anda tak perlulah, maknanya dekat bahagian human resources ni dia tak perlulah lagi nak simpan paper banyak-banyak. Okay, kan selalunya macam bahagian human resources ni dia ada satu file. Jadi dalam file tu dia ada maklumat pekerja ni. Jadi dia tak perlu simpan lagi benda tu, dia hanya perlu masukkan dekat information ni saja. Okey, masukkan dia punya nama dia, apa Facebook dia, okey. Boleh masukkan dekat sini. Kemudian kita juga ada untuk bank details. Okey, kemudian boleh masukkan apa ID untuk dia punya, kalau sekiranya dia ada income tax. Okey, anda pergi scroll dekat bawah sekali, tengok anda boleh lihat human resources management. Jadi ada department dan juga ada designation yang saya ceritakan tadi. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak wujudkan department dan juga designation. Kemudian klik button update ataupun save. Okey, jadi bila anda dah wujudkan user, anda boleh tengoklah dekat sini, anda lihat, anda dah boleh tengok apa username, kemudian password yang telah anda tentukan tadi. Okey, anda bagi dekat dia username dan juga ID password. Kemudian dia masuk, key in, dia punya login seperti biasa, sama je. Okey, login seperti biasa. Okey, itu untuk dekat bahagian user dan juga roles. Kemudian dekat sales commission agent yang saya cakapkan tadi, yang saya katakan tadi, kalau sekiranya anda nak masuk dekat sini pun boleh untuk sales commission agent sekiranya anda ada wakil jualan. Jadi dekat sini tengok, okay, anda boleh wujudkan satu add. Okay, masukkan nama dia. Okay, kemudian ini dia tak boleh login. Ini 100% dia tak boleh login sistem ni. So bermaksudnya bila anda kata dia dah close satu sales, anda yang kena bukakan invoice, bukan dia. Dia tak boleh buka. 100% dia tak boleh buka sebab dia hanya dekat bahagian sales commission agent sahaja. So kalau anda kata anda nak bagi dia login, anda kena wujudkan roles ataupun user yang telah saya ajarkan tadi. Okay, masukkan nama semua, kemudian masukkanlah apa dia punya sale commission dia berapa. Macam ni saya dah buat satu. Saya terus masukkan nama dia, apa dia punya email, contact number dia, so address dia apa, kemudian berapa dia punya commission percentage untuk satu jualan yang dia buat.
Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian konteks. Ini konteks iaitu database. Database untuk perniagaan anda iaitu database dari segi supplier, dari segi customer dan juga customer group. Okey, saya terangkan dulu customer group ni apa. Customer group ni adalah, okey, kita klik dulu customer group. Okey, anda boleh tengok dekat sini kita boleh wujudkan satu customer group, contoh loyal member. Calculation percentage bermaksudnya berapa persen yang dia dapat setiap kali dia beli barang dengan anda ataupun dia ambil perkhidmatan anda, berapa calculation percentage yang dia dapat. Okey. Okey, jadi bila anda dah wujudkan loyal member ni, bila anda masukkan database customer, anda boleh categorise dia lah. Anda boleh kategorikan dia sama ada dia ni dalam customer group ataupun tidak. Jadi bila anda kata anda buat dia sebagai customer group, jadi secara automatiknya dia akan dapat berapa percentage penolakan dekat sini. Okey, ini dekat bahagian customer group. Kemudian kita terus dekat bahagian customer, iaitu dekat bahagian customer ni anda juga boleh masukkan database untuk customer. Jadi saya percaya untuk perniagaan construction selalunya memang anda akan simpan database pelanggan. Anda kena simpan database pelanggan sebab anda akan tanya dia macam mana pergerakan kerja yang anda buat. Okey, itu bergantung kepada jenis perniagaan anda lah. Tetapi untuk construction saya suggestkan anda simpan saja database pelanggan. Sekiranya anda buat untuk renovation, lebih baik anda simpan database pelanggan sebab anda boleh keep contact dengan dia. Okey. Jadi dekat sini kalau anda kata anda nak add, anda boleh klik button add. So dia akan keluar form macam ini. Form sama saja. Okey. Jadi dalam form ni anda boleh buat contact type dia sebagai customer. Okey, kemudian boleh masukkan nombor telefon. Make sure anda masukkan nombor telefon start daripada tambah dan kod kawasan. Kemudian anda boleh masukkan dia adalah customer group ataupun tidak. Kemudian masukkan jenis perniagaan dia sekiranya perlu. Okey, nama dia. Okey, kemudian mobile number dia, nombor telefon. Anda boleh masukkan nombor telefon yang berbeza sekiranya dia pakai nombor yang berlainan. Sekiranya tiada, anda kena masukkan nombor kontak ini sama seperti yang di bawah lah. Kemudian nombor alternate contact number, email dan juga date of birth. Okey, saya untuk date of birth ni sebenarnya pun okey juga sebab anda boleh anda kalau anda kata anda nak buat campaign untuk hari jadi dia ke apa, boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita ada juga more information dekat sini, anda boleh masukkan address dia. Dan juga kita siapkan kat sini kotak-kotak tambahan yang seperti saya cakap tadi, custom label. Anda boleh tukarlah kat sini kotak tambahan ni, anda nak namakan kotak tambahan ni apa. Kemudian boleh update ataupun save. Jadi dekat sini, dekat all your customers ni dia akan tunjukkan berapa banyak customer yang ada dengan anda. Jadi anda boleh lihat, okay, kalau lihat dekat sini anda klik action, anda boleh lihat lah. Anda boleh lihat berapa jualan yang telah dia buat dengan anda. Bermaksudnya berapa banyak yang duit yang dia telah bayar pada anda untuk perkhidmatan anda. Okay. Kita boleh tengok dekat sini sales. Kita klik bahagian sales tadi. Okay, dia akan tunjukkan nama. Kemudian apa sales yang dia dah purchase dengan anda, macam mana dengan payment. Okey, macam mana dengan payment. Dan anda juga boleh wujudkan, contoh kalau sekiranya anda nak bagi customer tu login, anda juga boleh buat kat sini login. Sama. Maknanya dia boleh login sistem ni. Dia boleh login dari segi apa tahu? Kalau anda kata anda login dekat sini, okay, anda boleh add. Okay, boleh masukkan username dan juga password. Dan dia akan boleh tengok lah pergerakan kerja yang telah anda buat. Ini bergantung kepada anda. Kalau anda kata anda nak bagi dia login, kalau anda kata anda tak nak bagi dia login pun tiada masalah. Okey, kembali balik kepada kontak tadi. Kita dah selesai dekat bahagian customer. Kemudian kita pergi dekat bahagian supplier. Supplier pun sama juga. Kalau anda kata anda nak simpan database customer supplier, anda boleh simpan dekat sini. So basically dia akan keluar form seperti ini. Kalau anda kata anda add baru, sama juga contact adalah supplier. Kemudian masukkan contact number, business name. Okay, anda boleh lihat kat sini lah. Basically dia punya form sama saja, cuma contact type saja yang berubah.
Okey, sama juga anda boleh tengok dekat sini, tetapi dia berbeza sikit. Anda boleh tengok berapa jumlah yang telah anda purchase dengan dia. Dia akan masuk, dia akan tunjukkan. Dia akan tunjukkan berapa purchase due sekiranya ada. Sekiranya ada purchase yang di returnkan balik kepada supplier pun dia akan tunjukkan. Kemudian anda boleh custom. Anda boleh custom dari segi report ni, date range. Maknanya anda boleh pilih lah tarikh. Anda nak tengok semalam punya ke, last 7 hari punya ke, last 30 hari punya ke, boleh, tiada masalah. Okey, itu dekat bahagian contact untuk supplier. Dan juga kita siapkan untuk import contact. Okey, dekat import contact ni, kalau anda tengok dekat sini, anda boleh download template. Ini sekiranya anda nak masukkan contact sekali banyak. Sekiranya anda dah lama berniaga, anda baru saja pakai sistem kami, saya percaya anda dah memang ada untuk contact-contact supplier ataupun customer. Jadi kalau anda kata anda nak masukkan sekali banyak, anda boleh ikut, boleh follow instruction yang telah kita siapkan. Anda download dulu template file kita, kemudian isi, kemudian save, masukkan balik di dalam ni. Choose file, masukkan balik dan dia akan keluar semua contact supplier dan juga customer. Jadi pastikan anda ikut instruction yang telah kita siapkan dekat sini. Kita dah siapkan instruction dekat sini. Okey. Seterusnya kita pergi dekat bahagian produk. Jadi dekat bahagian produk ni kita ada pelbagai dekat sini. Okey, yang pertama sekali anda kena boleh wujud juga dekat warranties. Okey, warranty sekiranya produk tu ada warranty. Kalau anda kata produk tu tiada warranty, tak perlulah. Kalau anda kata ada warranty, sebab kadang-kadang macam contoh kita buat satu rumah customer, kita naik satu tingkat. Dan satu tingkat tu dia ada warranty dia. Okey, betul tak? Dia ada warranty dia. Jadi warranty dari segi apa? Dari segi 6 bulan, kita bagi warranty kat dia. Sekiranya kalau anda kata ada apa-apa masalah, kita akan ganti balik. Ini dekat bahagian warranty lah, anda boleh add dekat sini. Okay, anda boleh masukkan lah apa dia punya warranty dia. Okay, nama warranty apa, sedikit justifikasi, kemudian duration untuk warranty 6 bulan selepas tu ke ataupun 1 bulan ke, bergantung kepada anda. Kita boleh pilih hari, bulan dan juga tahun. Jadi itu dekat bahagian warranty. Kemudian boleh pergi dekat bahagian brand. Saya rasa tak perlu sebab untuk construction. Kategoris anda boleh wujudkan kategoris, pelbagai kategoris. Okay, dekat sini anda boleh tengok lah, kita dah wujudkan kategori-kategori ni. Saya delete dulu yang lama ni supaya anda tak pening nanti kan, supaya anda boleh faham. Contoh dekat sini kita buat kategori dia, contoh renovation. Kita buat kod 01. Naik taraf. Ataupun kita nak buat dia sebagai contoh, dia nak buat kita nak buat total renovation pun boleh. Total renovation. Okay, kemudian save. Jadi anda boleh wujudkan kategori-kategori mengikut kepada jenis perkhidmatan anda. Okey. Kemudian dekat unit pun anda boleh wujudkan juga. Kita klik dekat bahagian unit ni. Jadi dekat sini anda boleh tengoklah per pisa macam-macam saya wujudkan dekat sini. Dia basically dia hanya ada per pisa saja. Kalau macam contoh anda construction, anda wujudkan satu dekat sini, mungkin service. Maknanya per service lah. Lalu decimal ni pastikan anda buat no sebab anda punya tak tiada titik perpuluhan .
dia untuk, kalau anda kata untuk unit, kalau anda kata anda nak pakai low decimal ni, ini adalah untuk kalau sekiranya kita meniaga barang tu mengikut kilogram ataupun kilo yang ada titik perpuluhan sahaja. Kemudian klik button save. Okay, dekat sini dah ada lah satu unit iaitu servis. Kemudian untuk variasi, sekiranya produk perkhidmatan anda ini dia ada bervariasi, saya rasa tak perlu pakai untuk dekat bahagian variasi. Okay, saya rasa untuk bahagian variasi boleh abaikan. Kemudian kita terus dekat bahagian add product. Okay, masukkan jenis perkhidmatan. Maknanya produk ni dia bukanlah saja produk macam contoh ubat kesihatan ataupun tak. Sebenarnya produk name ni kita boleh kategorikan sebagai contoh perkhidmatan. Apa dia perkhidmatan yang kita tawarkan dekat sini. Contoh dekat sini kita buat tabletop. Kitchen tabletop. SKU abaikan, code type pun abaikan, unit kita buat per service. Okay, related subunit abaikan, brand pun abaikan, kategori kita boleh buat renovation. Pilih business location sekiranya cawangan lebih daripada satu. Kemudian unclick manage stock, sebab barang servis yang kita tawar ni dia tak ada stok. Dia tak ada stok yang fizikal. Kita unclick untuk manage stock. Kemudian kita boleh masukkan justifikasi. Apa saja justifikasi berkenaan dengan servis yang kita tawarkan. Boleh masukkan juga produk image jika perlu. Ini sekiranya produk anda itu dia ada untuk bahagian warranty. Okay, sekiranya anda wujudkan warranty, anda boleh klik dekat sini lah. So dia akan wujud untuk bahagian warranty. So terus pergi dekat sini. Kalau sekiranya anda kata anda dah tentukan dekat teks, anda boleh pilih dia sekali dengan tag SST. Dan anda boleh pilih dekat sini inclusive price tags. Tetapi sekiranya anda punya perniagaan tiada teks, anda boleh buat none. Kemudian anda boleh buat exclusive. Product type adalah single. Kemudian pastikan anda masuk dekat sini kosong. Sebab kita tak ada harga purchase yang tetap. Betul tak? Kita tak ada harga purchase yang tetap. Melainkan anda tahu berapa untuk harga tetap modal. Dekat sini anda boleh masukkan. Tetapi saya suggestkan untuk construction anda buat kosong. Sebab anda kena pakai dekat bahagian fungsi project. Okay, so anda buat kosong. Kemudian anda masukkan kat sini berapa untuk harga jual. So dekat sini dia akan undefine untuk margin dulu. Okay. Kemudian anda save. Okay, kita boleh tengok dekat sini kitchen tabletop. Okay, kita buat lagi satu. Contoh dekat sini kita buat SKU abaikan, unit per service, kategori renovation, unclick manage stock, pilih cawangan, masukkan product description ataupun product image jika perlu. Kemudian pilih applicable text none, price text type exclusive, product type single. Kemudian kita boleh tentukan berapa harga jual. Okay, klik button save. Jadi dekat sini kalau anda tengok,
anda boleh tengok apa sahaja produk yang telah anda masukkan. Jadi untuk perkhidmatan selalunya tiada stock report, sebab anda tak pegang stok, anda jual perkhidmatan, jadi memang tiada stok. Okey, itu untuk dekat bahagian masuk, dekat macam mana kita nak masukkan produk. Kemudian kita pergi dekat bahagian sales. Okay, sebelum kita pergi dekat bahagian sales, saya ajar dulu macam mana untuk dekat bahagian purchase. Jadi dekat bahagian purchase ni, sekiranya anda ada purchase barang dengan supplier, tetapi barang tu mesti fizikal sahaja. Contoh, kalau contoh anda nak buat untuk pengiraan projek anda, satu-satu projek itu anda kena masukkan dekat bahagian expenses, iaitu expenses dari segi pembelian barang-barang mentah. Itu contoh barang-barang simen ataupun batu, besi, anda kena masukkan dekat bahagian expenses. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan juga macam mana nak masukkan dekat expenses. Jadi untuk produk purchase ni, ini adalah hanya untuk sekiranya produk itu adalah fizikal. Contoh anda jual kicap. Jadi kicap tu ada dekat supplier. Jadi produk tu itu adalah fizikal. Macam contoh construction, dia lebih kepada perkhidmatan. Jadi dia tak pakai dekat bahagian purchase ni. Jadi dekat sini anda boleh pergi klik dekat button sale. Okey, saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita wujudkan satu sale. Jadi anda boleh klik add sale. Okey, kemudian masukkan database customer. Anda boleh terus masukkan dekat sini ataupun type saja sekiranya anda dah masukkan nama customer tu lah. Okey. Kemudian commission agent, jika kalau anda kata Mr. Rafi dia yang closekan sales ni, kita boleh klik lah dekat sini nama commission agent kita. Okey, kemudian status, kita boleh pilih final sekiranya pembayaran nak dibuat, iaitu invoice, ataupun kita boleh pilih dia sebagai quotation. Contoh dekat sini saya buat dulu quotation. Invoice scheme ni kejap lagi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak setting invoice, macam mana kita nak setting quotation, layout dia macam mana, apa yang kita nak, kita boleh buat kat dalam tu. Okay, select service staff. Ini sekiranya anda dah buat ni, anda boleh select lah siapa staff yang akan mengetuai untuk projek ni. Kemudian masukkan jenis produk. Kitchen cabinet. So dekat sini anda juga boleh masukkan siapa service staff. Kalau anda kata anda buat banyak service staff, siapa yang akan mengetuai setiap perkhidmatan yang telah kita bagi ni. Maknanya siapa yang akan mengetuai kalau jika ada. Okay. So total dekat sini adalah 5,500. Ini adalah quotation. Okay, dekat sini juga kita terus boleh masukkan percentage untuk discount. Kalau anda kata kita nak bagi discount, sama ada fix ataupun percentage. Contoh dekat sini harga 5,500, saya nak bagi percentage discount dekat dia, saya nak bagi fix, saya nak bagi lebih kurang dalam 150 untuk discount. Okay, sistem akan terus buat penolakan 150. So order text adalah SST ataupun none. Kalau anda kata anda dah setting dekat sini, dia akan terus masukkan berapa untuk SST yang perlu dibayar oleh pelanggan. Maksudnya dia akan buat, dia takkan sekalikan dengan produk. So maknanya dia akan separate berapa tax, berapa produk ni, semua dia akan separate kan. Anda boleh tengok dekat sini. Okay, shipping detail dan shipping charge berapa. Lebih kepada untuk pemasangan lah. Contoh anda buat shipping tu berapa. Okay, kita buat dekat sini untuk upah pemasangan, contoh 250. Okay, status order, masukkan alamat shipping, boleh masukkan sales note. So dekat sini, kalau anda tengok dekat sini, kita boleh abaikan lagi sebab ini adalah quotation saja. Kita klik button save. Dia akan terus pergi ke bahagian quotation.
Jadi bila anda view dekat sini, contoh anda view, okey, anda view, okey, ini adalah quotation. Nampak, ini adalah quotation. So bermaksudnya tiada apa-apa lagi pembayaran. Nampak, tiada lagi apa-apa pembayaran sebab dia baru quotation. So andai kata kita dah hantar quotation dekat customer, okey, anda boleh tengok dekat sini dan anda juga boleh view code URL. So bermaksudnya apa itu view invoice URL? Bermaksudnya anda boleh pakai WhatsApp, okey, copy link ni hantar dekat customer. Contoh saya buat kita nak hantar by WhatsApp okay, kita copy link ni, kita buka satu WhatsApp, okay, kita buka satu WhatsApp web, okay, kita copy dulu, okay, sekejap lain agak slow sikit. Okay, kita masuk dekat link dekat sini, kita hantar. Jadi bila customer dia klik saja link ni, dia akan tunjukkan quotation. Jadi layout ni, cara macam mana nanti kita nak edit, nanti saya akan ajar apa yang macam mana cara kita nak edit layout ni semua. Okay, macam mana kita nak buat untuk footer ni. Okay, kita boleh tukar-tukar dia macam mana, nanti saya akan ajarkan lah. Itu dekat bahagian invoice setting, itu nanti saya akan ajarkan. Okay, kita balik dekat bahagian sini, quotation. Okay, tiba-tiba customer tu dia jadi pula nak ambil dengan kita. Maknanya dia dah tengok quotation, dia pun bersetuju. Jadi macam mana kita nak upgrade daripada quotation pergi kepada invoice. Kita klik saja button edit dekat sini. Dia akan bukakan satu page lagi yang baru. So nampak, dia akan tengok dekat sini lah. Boleh tengok, okay, kalau anda kata perubahan harga, kita boleh tukar dekat sini berapa harga yang kita nak tukar. Sekiranya anda kata nak tukar kat sini pun boleh klik ni, nampak boleh tukar terus, diskaun. Okey, maknanya teks ni adalah dari segi satu barang ataupun teks boleh buat untuk dua-dua barang ni. Okey, kemudian pilih status final. Okey, kemudian kita update. Okey, kita boleh tengok dekat sini kita dah update tetapi masih due untuk payment status. Sekiranya dia ada buat pembayaran, kita kena klik dekat button due. Kita kena add payment. Kemudian kita masukkan jumlah berapa dia bayar. Contoh dekat sini 5,921. Dia baru bayar 3,000 untuk deposit. Bila tarikh dia bayar, kemudian payment method. Jadi dekat payment method ni pun kejap lagi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak wujudkan payment method dan juga payment account. Bermaksudnya setiap pembayaran ni lebih tepat. Maknanya kita tahu berapa account yang ada untuk cash, berapa ada untuk Maybank, Public, RHB, kita boleh tahu dekat sini. Jadi dekat sini contoh kita buat payment account ni, kita buat bank transfer. Jadi dia akan defaultkan apa payment account yang akan masuk. Kita boleh pilih dekat sini Maybank. Kemudian masukkan apa-apa saja dokumen, contoh bukti transaksi tu kita boleh masukkan dalam file ni. Okay, kita juga boleh masukkan payment note. Contoh dekat sini kita boleh buat deposit. Okay, save. Okay, anda boleh tengok dekat sini dia sebagai partial. So kita boleh tengok okay, berapa jumlah yang dia dah bayar, berapa due yang ada dekat sini. Dia dah total amount adalah 5,921. Total paid dia hanya dia baru sahaja bayar 3,000. So bermaksudnya ada lagi due RM2,921.
Dan untuk yang ini dia juga akan paparkan dekat home nanti yang saya tunjukkan tadi. Dia akan paparkanlah apa sahaja due yang ada di antara anda dan juga pelanggan. Okay, anda juga boleh tengok dekat sini, anda boleh filterkan nama customer, anda boleh tengok payment yang mana dah due report, anda nak tengok lah, bermaksudnya anda boleh tengok dekat sini apa sahaja jenis due boleh tengok. Okay, ataupun partial. Okay, berapa banyak customer yang baru bayar separuh dengan anda. Okay, boleh pilih juga date range. Okay, boleh custom. Okay, itu dekat bahagian sales lah. So basically sama saja, kalau anda kata quotation pun sama, add quotation pun sama juga. Anda juga boleh tengok dekat list quotation sekiranya ada quotation yang telah anda buat. Okay, so itu dekat bahagian sales. Jadi saya akan tunjukkan pula cara macam mana untuk kita guna untuk dekat bahagian expenses. Okay, sebelum kita pergi dekat bahagian expenses, kita wujudkan dulu payment account. Saya ajar dulu macam mana kita nak wujudkan payment account dan macam mana kita nak wujudkan payment method. Okay, first sekali kita pergi ke leads account. Okay, dekat sini kita dah wujudkan, saya dah wujudkan beberapa payment method. Okay, payment account. So, saya boleh tengok dekat sini lah. Jadi macam mana cara saya nak add yang baru, klik saja button add. Kemudian dia akan keluarkan form. Satu form iaitu namakan nama apa jenis payment account tu. Contoh dekat sini buatlah Maybank, RHB Bank. Kemudian nombor account. Kemudian masukkan opening balance. Okay, untuk opening balance ni kalau boleh masukkan juga berapa total jumlah yang ada di dalam bank tersebut, supaya setiap duit keluar dan masuk anda boleh track. Okay, ini memang anda kena masukkan. Kalau contoh anda baru berniaga tak apa. Tetapi kalau anda kata anda baru mula berniaga pun, okay, anda akan ada satu total fund untuk perniagaan anda. Jadi anda kena masukkan berapa fund yang ada, supaya setiap transaksi yang keluar untuk marketing, untuk expenses, apa semua ni dia akan kita boleh tahu ke mana duit tu keluar, ke mana duit tu pergi. Okey, bila anda dah wujudkan dia akan keluar seperti ini. Okey, anda boleh tengok Maybank ada berapa. Okey, anda boleh tengoklah dekat sini. Okey, dekat sini juga kita dah wujudkan untuk balance sheet. Anda boleh tengok dekat sini, klik dekat bahagian balance sheet. Okey, dia akan tunjukkan berapa customer due, closing stock berapa, cash ada berapa. Okay, semua dia akan tunjukkan berapa cash yang ada dan dia akan bagi tahu total asset berapa. Okey. Okay, boleh tengok dekat sini trial balance. Okay, trial balance pun sama juga, dia akan masukkan, dia akan bagi tahu berapa sahaja duit yang ada di dalam setiap payment account yang kita ada. Klik dekat bahagian cash flow. Okay, dekat bahagian cash flow dia akan tunjukkan mini statement iaitu kredit dan juga debit. Okay, dia akan bagi tahu berapa sahaja duit yang keluar dan masuk, dan kita dah tentukan tadi kan berapa dia payment method dan payment account. Yang anda boleh tengok dekat sini, dia akan tunjuk lah. Kemudian kita boleh buat payment account report. Okay, dekat sini pun kita ada tunjukkan, dekat sini anda boleh tengok lah payment account. Setiap kali duit keluar dan masuk, dia akan beritahu account duit tu daripada account yang mana. Okay, tetapi pastikan anda linkkan dulu. Jadi cara macam mana nak linkkan daripada payment account kepada payment method, ada cara dia, kejap lagi saya akan tunjuk. Okay, jadi cara macam mana kita nak wujudkan payment method, pergi ke bahagian business location. Ini juga adalah untuk wujudkan cawangan-cawangan yang baru. Kalau anda kata anda ambil package premium, anda boleh wujudkan 3 cawangan yang baru. Okay, cara dia macam mana, add saja yang baru, kemudian dia akan keluar satu form.
Okey, form dia anda kena isi lah, form untuk wujudkan satu cawangan baru. Jadi anda boleh tengok dekat sini, ini sebenarnya macam mana kita nak defaultkan untuk payment account. Jadi kita dah wujudkan payment account tadi dan kita nak linkkan, kita klik button edit. Okey, anda terus pergi ke bawah. Okey, so apa yang saya nak suggestkan dekat sini, contoh kalau contoh anda perniagaan construction, ini boleh abaikan. So dia akan bayar cash, check, kad ataupun bank transfer. Okay, jadi untuk cash dia akan pergi ke payment cash, payment account. Kemudian kad dia akan pergi ke Maybank. Check dia akan pergi ke RHB Bank. Bank transfer dia akan pergi ke Public Bank. Ini bergantung kepada anda lah. Okay, anda nak tentukan, kalau anda kata anda ada Maybank, anda buat je lah semua Maybank. Kalau anda kata anda ada pelbagai bank, anda buatlah pelbagai bank. Okay, kemudian klik button save. Okey. So dekat sini juga anda boleh setting macam mana kita nak setting untuk layout yang saya sebutkan tadi. Nampak, anda boleh tengok involve layout. Kalau kita klik dekat sini, okay, anda boleh tengoklah invoice scheme ada default. Kemudian untuk layout quotation, kita pakai quotation. Untuk post tak perlu, abaikan saja. Okey. Ini anda boleh untuk sale kita boleh pakai quotation ataupun boleh pakai yang ni lah, boleh bahagian sales lah. So sekiranya ada apa-apa pertukaran, klik button save. Jadi cara macam mana kita nak setting untuk invoice. Okay, pergi ke bahagian invoice setting. Okay, nampak tak? Anda boleh wujudkan beberapa layout. Add dekat sini. Contoh dekat sini saya buat quotation ni. Okay, saya klik dekat sini. Okay, kemudian anda boleh namakan layout tu. Kalau anda kata dia invoice, anda namakanlah dia sebagai invoice. Okay, kalau anda kata anda nak buat layout dia quotation, anda buatlah sebagai quotation. Kemudian design ni anda boleh pilih. Pastikan anda pilih dua saja, iaitu klasik ataupun elegant. Yang lain ni semua tidak bersesuaian untuk perniagaan anda. Jadi anda pilih klasik. Kemudian anda boleh masukkan juga invoice logo. Invoice logo ni kalau anda kata anda nak dia dipamerkan dekat anda punya quotation ataupun dekat bahagian invoice, anda klik button show invoice logo dan masukkan logo. Kemudian header type ni boleh abaikan. Jadi dekat sini kalau contoh invoice dia punya tajuk adalah invoice, heading dia adalah invoice. Kalau anda kata dia quotation, kita pilih tadi kan dia sebagai quotation. Kemudian dia akan pamerkan juga invoice number, okay, quotation number, date, due date. Okay, kita boleh klik juga dekat sini show due date. Okay. Okay, so basically anda boleh pilih dekat sini kotak-kotak yang telah kita sediakan. So maknanya anda kena try in error. Mana yang anda inginkan, anda kena klik dekat sini. Kalau anda tak nak, anda boleh unklik lah. Okay, so bermaksudnya apa sahaja pertukaran dekat sini, dia akan ada efek dekat invoice dan juga quotation yang kita nak buat. Okay, ini untuk bahagian location iaitu customer detail. Okay, mobile number, email. Okay, ini untuk bahagian produk. Anda boleh tengok dekat sini show brand dia, SKU boleh abaikan. So anda boleh follow saya punya ni. Anda boleh follow, contoh anda nak warranty, boleh klik bahagian warranty expired. Okay, show sales description. Okay, ini untuk bahagian subtotal label. Anda juga boleh tukar dekat sini. Discount, anda nak buat potongan pun boleh, ikut bergantung kepada anda. Text label. Okay, kemudian boleh buat bahagian footer. Anda boleh masukkan apa sahaja yang anda ingin masukkan. Contoh anda nak masukkan bank account pun boleh. Nombor account.
Okey, maknanya segala pembayaran boleh dibuat kepada bank account sekian-sekian, anda boleh masukkan dekat sini lah. So ini adalah untuk bahagian repair. Okey, untuk bahagian repair, dan kemudian anda boleh update. Okey, yang itu kita dah wujudkan layout. Okey, saya klik balik dekat sini supaya anda boleh faham. Okey, pastikan anda kena try and error lah. Okey, anda kena try satu persatu. Okey, cuba bila mana anda dah wujudkan dekat sini, anda dah klik satu-satu button ni, anda boleh tengok lah. Maksudnya bila anda klik, apa sahaja anda klik ni dia akan ada dekat quotation ataupun invoice yang akan anda buat. Okey. Okey, kemudian bila anda kata anda dah wujudkan semua, anda dah wujudkan dekat sini untuk invoice setting. Jadi cara macam mana anda nak linkkan, anda pergi ke business location. Okey, anda klik edit. Jadi dekat klik sini, dekat edit ni, okey, anda boleh pakai dekat sini invoice layout ni, anda boleh pakai untuk quotation ataupun anda bergantung pada layout yang telah anda buat tadi. Okey, ini untuk thermal printer, jadi ini boleh abaikan sebab anda tak pakai point of sale. Okey, kemudian klik button save. Ini saya unklik dulu, saya tak pakai. Okey, so bila anda kata anda buat nanti sales ataupun anda buat quotation, nanti dia akan keluarlah receipt yang macam mana yang anda inginkan, invoice yang macam mana yang anda inginkan, dan quotation yang macam mana yang anda inginkan. Okey, selesai dekat bahagian sales, jadi macam mana kita nak buat expenses pula. Okey, saya akan ajarkan cara macam mana kita gunakan fungsi expenses, yang mana expenses ni anda boleh notekan semua jenis-jenis expenses. First sekali anda wujudkan dulu expenses kategori. Okay, anda boleh wujudkan utility, dan sekiranya anda ambil sistem dengan kami, pembayaran kami adalah setiap tahun, anda boleh wujudkan juga iaitu pembayaran kategori iaitu Sifu App. Anda juga boleh wujudkan pembayaran untuk rental dan juga barang yang saya cakapkan tadi, barang yang anda perlu beli untuk menyiapkan satu projek. Contoh saya buat kat sini simen. Okay. Jadi saya akan ajarkan satu-satu. Untuk jenis kategori ni saya akan ajarkan macam mana cara untuk kita wujudkan satu expenses. Okay, dah wujudkan semua expenses kategori, anda add expenses. Okay, cara macam mana kalau contoh anda nak beli barang simen untuk satu-satu projek tu, cara macam mana? Okay, masukkan location. Okay, masukkan kategori apa. Contoh saya buat kat sini simen. Reference number anda boleh masukkan invoice number yang kedai hardware itu bagi kepada anda. Kemudian date purchase bila. Expenses, okay, anda boleh pilih none saja. Okay, tetapi kita punya ni, kita boleh buat expenses for contact mana. Contoh kita buat rumah customer ni, kan tadi dia dah bayar kan, jadi kita buat sini. Okay, expenses for contact Mr. Sarah, Miss Sarah. Okay, kita maknanya kita beli barang ni khas untuk dia, sebab kita nak buat tabletop dekat rumah dia tadi. Okay, kemudian attach dokumen. Okay, tax jika ada. Kemudian masukkan total amount berapa, contoh 250. Kemudian expenses note kita boleh masukkan. Okay. Okay, kemudian terus pergi ke bawah. Okay, contoh 250. Kita masuklah sini amount berapa kita bayar, 250. Kemudian pilih payment method. Kalau anda kata cash, kita buat cash. Kalau anda kata bank transfer, kita buat bank transfer. Dia akan terus pergi kepada payment account. Pilih payment account mana yang kita buat pembayaran tu. Kemudian kita save.
Okey, secara automatiknya dekat sini anda boleh tengok dah ada satu dekat sini anda boleh tengok. Okey, expenses kategori siapa beli simen, location siapa, okey, contact siapa. Okey, anda boleh tengoklah dekat sini. Okey. Saya kecilkan lagi kejap. Okey, supaya anda boleh tengok. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Okey, anda boleh tengok. Okey, anda boleh tengok reference number apa. Okey, nombor receipt tu apa kategori dia, cawangan mana yang beli, status kita dah buat pembayaran, total amount berapa 250, expenses, contact untuk siapa, Mr. Sarah, simen untuk tabletop, add siapa yang add benda ni. Okey, kemudian kita add lagi. Contoh kita buat rental. Okey, reference number kita boleh buat. Contoh saya buat ni. Okey, pembayaran bila, expenses for siapa, rental selalunya untuk cawangan yang mana, kita boleh pilih lah. Okey, Mr. Demo cawangan yang pertama ni lah. Kemudian contact, expenses contact ni boleh abaikan sebab ini adalah rental untuk expenses kedai kita. So tak ada kena-mengena dengan customer. Masukkan dokumen, masukkan berapa amount. Contoh dekat sini 1003 untuk pembayaran pejabat kita. Kemudian masukkan expenses note Januari 2021 rental. Kemudian anda boleh masukkan lah. Okay, kalau anda kata 1003, anda masukkanlah 1003. Okay, pilih payment method, bank transfer, my bank. Kemudian klik button save. Jadi dia akan generate satu lagi expenses. Okay, dia ada dah wujud lah satu dekat sini. Anda boleh tengok lah. Okay. Okay, kemudian kita wujudkan lagi satu expenses. Okay, yang ini saya nak tunjukkan contoh macam mana kalau anda kata expenses tu confirm tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun. Contoh anda ambil sistem dengan kami, setiap 1 tahun anda kena buat pembayaran fee untuk 12 bulan punya lah. Sama juga pilih kategori. Contoh kat sini saya buat Seafood Apps, reference number, invoice yang telah kami bagi kepada anda. Okay, expenses note siapa untuk cawangan mana. Okay, contact abaikan, masukkan apa saja dokumen yang anda perlu. Masukkan amount, contoh dekat sini anda ambil yang 300. Okey. Contoh dekat sini kita buat tahunan. Okey, yang ini anda boleh buat dekat sini is recurring. So is recurring ni bermaksudnya setiap tahun untuk tarikh yang hari ni dia akan auto generate. Okey, contoh kita buat dekat sini, kita buat tahun. Jadi setiap 1 tahun dia akan generate berdasarkan tarikh yang kita buat ni. Kemudian untuk number of repetition bergantung kepada anda. Kalau anda buat sekali, dia akan repeat sekali saja. Kalau anda kata anda nak dia repeat banyak kali, anda kosongkan saja. Kemudian masukkanlah berapa amount yang anda bayar. Pilih payment method. Kemudian save. Jadi ada perbezaan dekat sini. Kalau anda tengok, anda boleh tengoklah dia akan ada lambang berwarna merah dekat sini. Dia akan tulis recurring interval setiap 1 tahun untuk pembayaran kepada Seafood Apps. Okey, bermaknanya setiap tahun nanti tak perlulah anda nak buat invoice yang baru. Okey, dia akan keluar, kemudian dia akan due dekat sini. Anda boleh tengoklah payment due. Okey, berpayment due, so anda bolehlah buat untuk pembayaran. Jadi dekat sini expenses anda boleh tengok list expenses, dia akan tunjukkan semua jenis expenses yang ada. Anda juga boleh filterkan cawangan, anda boleh filterkan expenses untuk siapa, contact. Kat sini saya buat contoh pub. Tadi kita ada buat satu expenses untuk satu customer ni. Kita boleh tengok. Okey, kategori kita boleh tengok juga. Okey, date range bila, payment status kita boleh tengok. Tiada masalah. Okey, itu untuk dekat bahagian expenses. Dekat bahagian expenses saya dah tunjukkan. Jadi anda terus boleh pergi ke bahagian report. Okey, dekat bahagian report kita ada pelbagai report. Jadi macam anda kena pakai untuk profit and loss report. Okey, product purchase report tak perlu. Okey, sales representative report. Okey, expenses report.
sebab kita buat pembelian untuk barang customer tu dekat expenses. Okey, kemudian sales payment report, okey, product sales report kita boleh tengok, item report. Yang paling best sekali kita boleh tengok trending produk. Bermaksudnya sistem ni dia akan bantu anda dari segi dia akan bagi tahu produk apa yang paling laris. Jadi produk apa yang paling laris dan anda boleh tekankan dekat produk tu. Contoh, anda ada buat pelbagai produk. Contoh anda ada buat kitchen tabletop, anda ada buat kabinet, dia ada nak tengok produk mana yang paling trending, yang boleh mendatangkan keuntungan yang banyak kepada perniagaan anda. Anda boleh tengok dekat bahagian trending produk. Dan juga kita ada dekat bahagian supplier dan customer report, dan juga tax report, dan juga service staff report. Ada pelbagai jenis report, anda kena lihat satu per satu. Okey, pastikan anda klik saja, tak ada masalah pun. Okey, dekat sini anda boleh tengoklah servis yang telah kita assign kan. Dia akan tunjukkan dekat sini report. Nampak? Report dia yang buka tadi. Mr. Syed Saddiq, okey, maksudnya report ni, barang ni dia yang akan uruskan. Okey. Kemudian anda boleh tengok dekat sini profit and loss report. Okey, kita klik bahagian profit and loss report, P&L. Jadi report dekat sini dia akan tunjukkan pelbagai report dari segi profit by product, okey. Kemudian profit by categories, okey, kemudian profit by brand, profit by location. Okey, untuk kalau contoh untuk macam contohlah anda ni peniaga construction, jadi kat sini anda boleh tengok dia ada add lagi satu project invoice. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita pakaikan dekat bahagian project. Okay, dia akan tunjukkan lah. Bermaksudnya ada perbezaan dekat situ. Untuk gross profit untuk perniagaan biasa selalunya dia ada total sale price tolak total purchase price saja. Bermaksudnya berapa jumlah jual dan berapa jumlah kita ambil barang tu, berapa jumlah cost. Tetapi untuk macam contoh construction, kita kena tengok juga dekat bahagian project invoice. Dan dia akan paparkan dekat sini net profit. Net profit sama juga, dia akan tunjukkan daripada gross profit ni, dia akan buat dekat sini lah. Anda boleh tengok lah format yang telah kita sediakan dekat sini, cara pengiraan dia. Okey. Dan juga dekat bahagian bawah ni dia akan tunjuk profit by product, profit by categories, profit by location cawangan, dan profit by invoice, profit by date, profit by customer, dan profit by day. Okey, jadi kalau ada kadang-kadang customer dia tanya, dia tak ada pun basic account untuk pengiraan ni, dia tak ada basic. Okey, buat pengetahuan anda yang sebenarnya apa yang kita sediakan ini adalah untuk peniaga, bukan untuk bahagian accountant. Kalau anda kata anda adalah seorang accountant ataupun anda adalah seorang, contoh anda company secretary, accountant, jadi anda ada format anda sendiri. Jadi untuk macam sistem kami ni dia lebih kepada basic accountant. Jadi kalau anda kata anda tak ada basic account pun anda boleh pakai, tiada masalah. Jangan risau. Okay, tak susah pun sebab semua bila anda kata anda dah klik dekat sini, anda dah setting produk, sales semua dia akan auto dekat sini. Tiada masalah. Okey, tiada yang susah punya. Memang boleh pakai. Okey. Okey, kemudian saya akan tunjukkan dekat bahagian projek. Okey, klik dekat bahagian projek. Okey, dekat sini anda boleh wujudkan satu projek. Contoh new project, kita wujudkan satu new project. Okey, projek dekat sini kitchen tabletop. Masukkan berapa ukuran dia. Okey, masukkan apa sahaja, contoh berapa ukuran, 5 kaki darab 12 kaki ke, bergantung kepada jenis tabletop yang kita nak buat dekat rumah customer. Kemudian kita pilih customer dekat sini. Okey. Okey, status kita boleh tengok in progress. Siapa yang lead? Siapa yang lead projek ni? Okey, contoh Mr. Syed Saddiq. Kita boleh tentukan bila start dan bila akan berakhir. Contoh kita ambil dekat sini 2 minggu. Okey, members pun sama, kita pilih siapa yang akan lead. Kemudian kategori kita boleh pilih. Okey, cara nak wujudkan kategori kejap lagi saya akan tunjuk. Kemudian kita save. So total projek yang telah dalam in progress ada 2. So anda boleh tengok dekat sini. Okey.
Okay, starting date 25 hari bulan 1 dan berakhir pada 2 hari bulan 6. Anda boleh klik action dekat sini dan anda boleh buat untuk task. Okay, bermaksudnya anda boleh assignkan task ni kepada pekerja yang ada di dalam perniagaan anda. Dalam office anda ada pekerja, jadi anda boleh wujudkan task, dan daripada projek ni juga anda boleh wujudkan invoice. Klik invoice dekat sini. Jadi untuk construction saya suggestkan anda lebih baik anda pakai dekat bahagian projek, sebab bahagian projek ni dengan bahagian sales tadi dia berbeza, sebab harga yang kita tawarkan, perkhidmatan yang kita tawarkan, harga dia tak sama. Sebab ada harga kitchen tabletop ni harga dia macam ni, sebab daripada segi ukuran dia lain. Jadi anda boleh pakai dekat bahagian projek. Daripada anda pakai dekat bahagian sale pun boleh, tetapi kalau anda kata anda nak lebih bagus, anda pakai dekat bahagian projek. Okay, add dekat sini. Okay, kita add dekat bahagian sini, add, klik button add, kemudian kita pilihlah title apa. Okay, kita pilih title apa. Okay, contoh kitchen table top. Okay, pilih default ni, biarkan, tak ada masalah. Customer, pilih customer yang mana, contoh Mr. Sarah. Okay, kemudian location, cawangan, invoice date bila. Okay, contoh hari ni 25 hari bulan. Kemudian payment term ni boleh abaikan. Status kita boleh pilih final ataupun draft. Contoh kita buat dekat sini final, dia nak buat pembayaran. Kemudian kita boleh buat task. Okay, contoh dekat sini kita buat kitchen tabletop. Okay, berapa harga? Contoh dekat sini kita buat 2550. So quantity satu saja dia buat, jadi harga dia 2550 lah. Kalau anda kata dia buat 2 rumah, automatik dia akan jadi 5100. Okay, jadi ini untuk lebih kepada kalau anda kata macam contoh anda punya, macam anda sebagai construction, jadi setiap perkhidmatan yang anda tawarkan tu dia memang berlainan tau, dia takkan sama, sebab dari segi ukuran lain, dari segi design dia, jadi harga dia takkan tetap. Jadi anda kena pakai dekat bahagian projek. Kemudian kalau anda kata nak tambah, add row dekat sini, boleh add row lagi. Okay, saya buat lagi satu add row dekat sini, saya delete dulu. Kemudian boleh masukkan apa saja diskaun. Contoh kita bagi dia diskaun lah, fix harga 2550, kita bagi diskaun kat dia 150, 145. Saya suka dengan nombor 145. Kemudian term, boleh masukkan apa saja term and condition dekat dia. Contoh macam mana dari segi pembayaran semua, boleh masukkan term dekat sini. Kemudian klik button save. Okay, jadi secara automatiknya bila anda klik dekat bahagian overview, dia akan tunjuklah berapa invoice yang masih belum dibayar. 204.05 untuk projek ni, maknanya dia tak buat pembayaran lagi. Jadi klik dekat bahagian invoice tadi, balik, kemudian anda boleh tengok dekat sini ada payment status due. Okay, klik button due, kemudian boleh add payment. Contoh dia bayar separuh. Okay, anda boleh bayar dekat sini, contohlah kita buat satu okay, due. Okay, add payment. Okay, dia baru bayar 1500. Pembayaran dia bayar secara bank transfer. Kemudian klik button save. Jadi dekat sini kalau anda tengok total remaining untuk satu projek ni ada lagi RM905. Total yang telah dibayar adalah 1500. Jadi di dalam projek ni juga, bila anda dah wujudkan satu projek ni, anda boleh wujudkan task. Okay, wujud task satu. Okay, add. Kita wujudkan satu task. Contoh apa task dia? Okay, pergi contoh kita ukur rumah customer. Ukur tak mungkin lah sebab kita dah ukur kan. Kita buat kat sini beli barang. Okay, masukkan apa saja, beli barang apa? Simen.
batu bata tile. Masukkan, kemudian start bila dia kena beli barang. Contoh dia kena beli barang pada 28 hari bulan. 28 hari bulan mesti kena siap. Priority kita boleh pilih low, medium, high, urgent, kita buat medium. Kemudian status kita buat in progress. Okay, not started lah sebab barang baru nak kita assign kan. Member siapa yang kena pergi. Okay, Mr. Sheikh dia yang kena selesaikan. Kemudian kita save. Jadi bila Mr. Sheikh tu, Mr. Sheikh pekerja kita tadi tu log in, bila dia klik dekat bahagian projek, dia boleh tahulah apa benda kerja yang perlu dia buat. Bila anda kata dia dah buat, dia boleh notekan sebagai dah selesai. Contoh change starter dekat sini. Okay, kita buat dekat sini complete. Jadi update. Jadi kita ni boleh tahulah maknanya okay dah selesai beli barang. Okay. Okay, itu dekat bahagian projek. Anda juga boleh tengok aktiviti. Okay, anda boleh tengok dia dah beli barang. Okay, siapa yang create task tu. Kemudian siapa yang pergi selesaikan. Anda boleh tengok dekat sini lah. Okay, itu untuk bahagian fungsi projek. Jadi macam mana yang saya katakan tadi, kalau contoh anda adalah peniaga construction ataupun perkhidmatan, lebih baik anda pakai dekat bahagian projek, di mana anda boleh wujudkan satu task projek. Okey, daripada task projek tu anda boleh sebab harga tidak tetap, jadi anda boleh masukkan berapa jumlah jualan yang telah anda buat. Dan macam mana pula anda nak buat pengiraan daripada segi beli barang-barang, anda pergi dekat expenses. Masukkan barang-barang yang telah anda belikan dan notekan dekat situ barang-barang tu dibelikan untuk contact number yang mana. Contact number dari segi customer. Jadi customer dia akan terus buat pengiraan berapa harga barang yang telah kita beli dekat hardware dan berapa harga jual yang kita telah jual dekat customer. Jadi daripada situ dekat profit and loss, automatic benda tu dia akan sama. Okay, sebab expenses tu dah telah kita masukkan apa barang yang telah kita beli untuk customer sekian. Customer ni pula dia dah bayar 2,500. So daripada 2,500 tu dah termasuk harga raw material yang perlu kita beli. Jadi dia akan auto calculate. Ini lebih memudahkan kerja anda. Okay. Kemudian dekat fungsi seterusnya adalah dekat bahagian Human Resources Management. Okay, seterusnya dekat fungsi Human Resources Management. Okay, untuk fungsi Human Resources Management ni, dia akan bantu anda dari segi anda boleh notekan attendance untuk pekerja anda. Okay, selalunya kan construction kan dia pakai kad kong, betul tak? Jadi kita boleh assignkan satu supervisor yang mana dia boleh jaga dekat bahagian Human Resources. Dia boleh notekan pekerja tu masuk bila, keluar bila, kan? Kita boleh notekan dekat sini, dekat bahagian attendance. Jadi saya akan ajarkan macam mana untuk kita pakai Human Resource Management. So pastikan anda wujudkan dulu user. Wujudkan dulu user. Jadi bila anda kata dah wujudkan user, bermaknanya anda boleh linkkan user tu dengan fungsi Human Resources Management. Okey, yang pertama sekali wujudkan dulu designation. Okey, wujudkan dulu dia designation apa. Okey, dia punya jawatan dia apa. Okey, anda boleh klik dekat sini. Contoh dekat sini saya buat designation dia sebagai human resources. Okey. Kemudian boleh wujudkan department. Okey, boleh masukkan dekat bahagian department. Department dia human resources lah. Okey, masukkan ID contoh 02. Klik save. Jadi kalau anda perasan tadi dekat user management kan. Okey, saya pergi balik dekat user management. Okey, kita pergi ke user balik tadi.
Kita edit balik. Okay, pergi dekat bahagian Human Resources Management Detail ni, kita tukarlah Human Resources. So dia jawatan dia sebagai Human Resources Manager. Okay, update. Okay, jadi itu untuk bahagian update dekat bahagian user lah. Kita pergi balik dekat Human Resources. Jadi cara sama juga, kita wujudkan dulu designation, wujudkan department. Selepas anda wujudkan dua-dua ni, baru boleh anda buat sebagai attendance. Contoh attendance, kita note dekat sini, kita klik button attendance. Okay, attendance ni anda juga boleh masukkan shift dia. Okay, boleh tentukan jenis shift. Contoh dekat sini kita wujudkan satu shift dekat sini. Jadi basically dia akan keluar untuk, contoh kalau anda kata pekerja tu dia ada shift, kita boleh buat morning shift ataupun noon shift. Okay, boleh masukkan dekat sini timing dia masuk bila dan habis bila. Kemudian kita boleh tentukan shift pagi ni bila dia punya cuti. Ataupun okay, anda boleh masukkan dekat attendance. Okay, klik button all attendance. Contoh anda nak note dia punya, okay, contoh anda pilih Syed Saddiq ni. Okay, okay, dia masuk bila. Okay, contoh kita buat yang 25 hari bulan punya. Okay, dia masuk daripada pukul 9 pagi. Okay, dia keluar pada, contoh dekat sini anda buat dia keluar pada pukul 6 PM. Okay, shift ni boleh abaikan lah sebab kita tak assign tadi kan. So save. So dia ada automatic, dia akan tunjukkan dekat sini pada 24 hari bulan Mr. Saddiq ni masuk pukul berapa, check out pukul berapa, pukul berapa dia balik, punch out, berapa jam dia kerja. Okay, okay, ataupun kita boleh buat attendance by shift. Okay, ataupun kalau contoh anda dah ada kat punchcard, anda boleh import semua attendance tu, download kita punya template file, kemudian ikut kita punya format yang telah kita sediakan, kemudian save, kemudian submit balik. Jadi bila anda kata anda dah wujudkan attendance, anda wujudkan pula untuk allowance dan juga deduction. Okay, kita deduction kita boleh buat dua type, iaitu deduction ataupun allowance. Jadi allowance kat sini kita boleh buat transport allowance 100. Okay, jadi nak add, klik button add saja. Okay, boleh masukkan lah. Okay, jenis contoh dekat sini kita buat allowance dia, allowance description. Contoh kita buat contoh kita buat dia untuk allowance kedatangan kita dah buat tadi. Kita buat dia untuk kedatangan lah, kita buat satu kedatangan. Kalau anda kata contoh dia datang penuh, dia dapat kedatangan ni. So adalah allowance. Siapa employee tu, Syed, fix, dia dapat RM100. Kemudian klik button save. Ataupun anda boleh buat lewat, sekiranya hari ni dia lewat, okay, terus boleh klik dekat sini add, berapa potongan untuk lewat tu. Okay, contoh dekat sini lewat. Okay, saya buat deduction. Siapa employee yang lewat tu, Sadiq. Contoh kita potong RM50 sebab dia lewat, dan tarikh, pilih tarikh bila dia lewat. Contoh kita buat 24 hari bulan. Klik button save. Jadi dah ada dekat sini. Kemudian bila anda kata anda buat payroll, okay, contoh anda buat satu payroll, anda add dekat sini. Okay, klik siapa yang kita nak bayar tu. Contoh kita buat untuk bulan Januari. Kita proceed.
Okey, jadi total duration dia kerja sebab tadi kita baru masukkan 9 jam, dia akan beritahu lah 9 jam bekerja. Okey, berapa untuk unit ataupun anda boleh buat dia sebagai harian. Kalau contoh 1 jam dia punya, contoh satu hari dia punya gaji RM70. So bermaksudnya 1 jam kita bahagikan kat sini. Contoh dia punya gaji RM70. Okey, kita bahagikan kepada 9 jam. So maknanya dia punya gaji lebih kurang sejam RM7.77. Okey. Dia akan terus keluarkan total berapa. Jadi kalau sekiranya bila anda dah masukkan betul-betul dia punya attendance semua, dia akan auto calculate. Jadi anda tak perlulah nak kira balik kan. Jadi dia akan auto calculate. Jadi dekat sini allowance yang dia dapat adalah kedatangan fix. Deduction yang dia ada untuk 25 hari bulan itu tadi dia ada lewat. Okay, kalau sekiranya nak tambah boleh tambah dekat sini ataupun tambah dekat sini. Kemudian klik button save. Jadi sistem dia akan wujudkan satu pembayaran gaji iaitu payroll. Jadi anda boleh tengok dekat sini employer dia nama Syed Saddiq. Okey, dia punya department Human Resources, designation dia sebagai Human Resources Manager. Okey, untuk tarikh untuk bulan Januari 2021, pembayaran amount yang perlu kita bayar gaji dia adalah RM119.93. Jadi cara dia macam mana kita nak buat pembayaran, klik button due, add payment. Kemudian kita masukkan method payment, pilih account, kemudian klik button save. Jadi dekat sini dia akan effect dekat bahagian profit and loss, di mana setiap gaji pekerja juga dikirakan sebagai expenses dan dia akan dikira sebagai profit and loss. Bermaksudnya dia akan buat penolakan dari segi untung kita bulan ni berapa bayar gaji, berapa bayar office, semua dia akan paparkan dekat situ. Okey, jadi sampai di situ sahaja untuk perniagaan construction. Jadi pastikan anda tonton dan lihat semua video tutorial yang telah kita sediakan di YouTube channel kami dan juga di website kami. Dan kami juga ada sediakan video tutorial untuk satu-satu fungsi, di mana contoh fungsi user management saja kita ada wujudkan untuk video tutorial tersebut. Jadi supaya video tutorial tidak bercampur dan lebih mudah anda faham, ataupun anda boleh tengok ini adalah full tutorial yang telah kita siapkan khas untuk perniagaan construction. Okey, sampai di situ saja. Saya berharap anda boleh tonton berulang kali dan praktis menggunakan sistem usahawan. Okey, sekiranya anda guna, insyaAllah dia boleh membantu anda dari segi pengiraan dan memastikan perniagaan anda lebih mudah dan lebih sistematik. Okey, sampai di situ saja. Terima kasih.